Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi berikan kita peluang untuk kita bernafas pada hari ini, untuk kita berpuasa pada hari ini, untuk kita baca Al-Quran pada hari ini, untuk kita berada dalam majlis ilmu pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah. Ramadan sudah 10 hari berlalu, um, dan Masya Allah terlalu cepat masa tu berlalu, kita terkejar-kejar masa. Tapi di saat kita mengejar masa dan sebagainya, moga-moga kita masih lagi mampu untuk stabilkan emosi kita, masih lagi mampu untuk kita susun sebaiknya masa-masa kita kan di saat kita berkejaran. Macam saya sendiri pun minggu ini memang minggu yang sangat pack untuk saya sendiri. My Tadabbur Time pun minggu inilah minggu yang paling banyak siri yang ada, 4 siri pada minggu ini. Dan esok juga mohon doa daripada tuan-tuan puan-puan, insya-Allah esok pun saya ada pembentangan proposal di peringkat PhD. Okey. Saya membentangkan tajuk saya di peringkat PhD. Doakan moga Allah mudahkan dan lulus tajuk tersebut untuk manfaat akan datang insya-Allah. Dan di saat kita berkejaran, kita menghambat masa kan. Jadi di situlah kita rasa manisnya pergantungan kepada Allah sebenarnya kan. Di saat kita mampu untuk uh, pasakkan dalam minda kita, insya-Allah Allah ada untuk bantu kita kan. Seharian tu kita akan hadapi turun naik emosi kan. Emosi sedih, emosi rasa penat kan, tambah-tambah bulan puasa dan keadaan panas. Tapi insya-Allah apabila kita rasa Allah itu ada dengan kita, Allah sentiasa membantu kita di saat kita susah ke, kita senang dan sebagainya kan. Jadi kita ingatlah Allah sewaktu kita senang kan, supaya mudah-mudahan Allah ingat kita ataupun Allah bantu kita sewaktu kita menghadapi kesusahan kan. Dan satu lagi tips juga, jika kita dalam kesusahan kita bantu orang lain. Semoga-moga dengan kita bantu orang lain tu Allah akan leraikan sedikit demi sedikit kekusutan yang kita hadapi insya-Allah. Jadi waktu Ramadan ni kita lepaskan kepada Allah kan, ataupun kita menyerahkan total kepada Allah. Ya Allah, 30 hari Ramadan ini moga-moga Engkau bantu kami, Engkau bantu aku ya Allah untuk betul-betul bergantung kepadamu kan. Di saat kita lapar, itulah lagi manis kita berdoa dan sebagainya insya-Allah. Okay, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang sertai live. Alhamdulillah dah 200 lebih. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini. Dan saya mungkin ada yang dah kenal. Nama diberi Nik Fatma Amirah binti Nik Muhammad. Berasal daripada Kelantan. Alhamdulillah mempunyai 2 orang cahaya mata. Um, Sekarang sedang belajar di College Universiti Islam Perlis, QUIPS, pelajar PhD. Alhamdulillah, ini semester yang ketiga saya. Doakanlah saya mampu untuk habiskan pengajian ini selama 3 tahun insya-Allah, pengajian PhD dalam bidang pengajian Islam dan khususnya dalam bidang tafsir. Alhamdulillah. Okay, dan um, dari sudut buku, ada yang tanya Ustazah ada menulis buku ke? Dari sudut buku tafsir ataupun tadabbur, insya-Allah dalam proses, moga-moga akan terbit pada tahun ini insya-Allah. Sedang menulis lagi. Mohon doalah daripada ibu-ibu dan sahabat-sahabat semua insya-Allah. Jadi kita akan berkenalan lagi, insya-Allah kita akan taaruf kemudian lagi insya-Allah. Okey. Okey, kita berbalik kepada topik kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita dah 10-11 minit. Hari ini kita akan berkongsi tentang refleksi refleksi Al-Mulk, surah Al-Mulk insya-Allah. Saya buka dulu sekejap. Kepada peserta yang dah mendaftar, alhamdulillah saya dah kongsikan di grup peserta. Itulah kelebihan bagi mereka yang dah mendaftar sebagai peserta My Tadabbur Time. Alhamdulillah. Okay, saya pancarkan slide sekejap. Okay, tuan-tuan puan-puan nampak ke slide?
Okey, saya besarkan skrin insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada para peserta yang tag sahabat-sahabat. Alhamdulillah, okay, makin ramai yang join. Kita ajak lagi ramai insya-Allah. Terima kasih Puan Umi, Puan Alina, nampak kan slide. Alhamdulillah. Okey, refleksi surah Al-Mulk. Pedoman hari esok. Saya beri tajuk dia pedoman hari esok. Kenapa saya beri tajuk ni? Nanti insya-Allah saya akan kupas nanti. Okey, pertama pengenalan surah Al-Mulk. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita tengok tentang surah Al-Mulk ini, Al-Mulk itu bermakna kerajaan, kerajaan Allah lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, kan? Dan surah Al-Mulk ini terletak dalam juzuk 29. Dia di permulaan juzuk 29 bermula dengan surah Al-Mulk, okay? Dan ada 30 ayat, dia surah yang ke-67 dan ia adalah surah Makkiyah, okay? Surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, kan? Dan nama lain bagi surah Al-Mulk ini adalah Tabarak, surah Tabarak, okay? Dan juga surah Al-Mani'ah, dan juga surah Al-Munjiyah, dan juga surah Al-Waqiyah. Ini diberi nama lain bagi surah Al-Mulk. Dan kalau kita perasan sebelum surah Al-Mulk itu ada surah At-Tahrim. Okay? Sebelum surah yang terakhir, surah yang terakhir dalam juzuk 28 sebelum nak masuk 29 tu ada satu surah At-Tahrim, juga surah tentang wanita, surah At-Tahrim. Dan juga selepas itu ada satu surah iaitu surah Al-Qalam. Okay? So inilah tentang surah Al-Mulk secara ringkas, pengenalan surah. Okey, ada yang tanya, Ustazah, ada kelebihan ke surah Al-Mulk ini? Kenapa Nabi baca sebelum tidur? Okay? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga baginda membaca Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah Sajdah, okay? Dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah ni dia tidak akan tidur sehingga baginda membaca Alif Lam Tanzil dan juga Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya dua surah yang Rasulullah sentiasa lazimi. Kan? Para sahabat ni dia tengok kehidupan Rasulullah sebelum Rasulullah tidur tu biasanya Rasulullah akan membaca surah-surah ini. Jadi mengapa Nabi memilih surah ini untuk Nabi baca sebelum tidur, kan? Kenapa bukan surah lain? Dan dikatakan juga surah Al-Isra antara surah yang Nabi baca juga di malam hari sebelum Nabi tidur, kan? Dan surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah ini menjadi pilihan Nabi. Dan pada hari ini kita akan kupas surah Al-Mulk sahajalah, kan? InsyaAllah. Dan kenapa Nabi pilih surah ini untuk baca sebelum tidur? Kalau kita fikirkan tidur kita di malam hari itu umpama kita kematian, kita mati, kan? Kita punya fizikal tu shutdown sekejap, kan? Maksudnya kita berehat, kita tidur, kan? Dan bangunnya kita pada keesokan hari itu adalah kehidupan, memberikan kehidupan kepada kita, kan? Dan kita akan tengok lagi lah apa yang terkandung dalam surah ini yang menyebabkan Nabi membacanya sebelum tidur, insya-Allah. Okay? Jadi kematian kita pada malam hari itu ataupun tidur kita itu, dan nak bezakan dengan kehidupan kita pada esok hari, kita akan bangun pada keesokan hari yang memberikan kita kehidupan. Okay? Kenapa saya memilih tajuk pedoman untuk hari esok? Nabi baca surah ini sebelum Nabi tidur. Pastinya ada sesuatu yang memotivasikan Nabi SAW supaya bangun esok tu ada sesuatu yang memberi kekuatan daripada surah ini. Nanti saya akan kupas insya-Allah pada hari ini. Kita akan fokuskan 6 ayat sahaja insya-Allah, 6 ayat yang menjadikan motivasi ataupun memberi pedoman kepada kita semua. Apabila kita baca surah Al-Mulk itu, dia membentuk mindsetting kita ataupun dia membentuk motivasi dalam diri kita pada malam hari kita baca untuk hari esok. Okay? Macam mana kita nak planning untuk hari kita esok? Okay? InsyaAllah. Dan yang kedua, ada hadis yang kedua diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya terdapat satu surah dalam Al-Quran. Satu surah dalam Al-Quran ini mengandungi 30 ayat dan akan memberikan syafaat kepada orang yang melaziminya. Ke dalam hadis itu disebut sahib ataupun orang yang melazimi. Kalau sahib ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita sebut sahabat baik, sahib.
Maksudnya orang ini sentiasa melazimi, bukannya hari ini baca, esok tak baca kan. Lusa baca pula kan. Bukan. Tapi orang ini sentiasa melazimi dan dijadikan temannya sebelum dia tidur ataupun temannya dalam membaca 30 ayat ini. Kan? Sehingga kan dia diampunkan dosanya dan ia adalah surah Al-Mulk. Surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi, kenapa surah yang berada di juzuk 29 ini, yang mengandungi 30 ayat ini, apabila seseorang itu melaziminya, dia akan diampunkan dosa-dosanya. Kan? Ini juga terkait dengan apa yang Nabi baca sebelum tidur. Surah Al-Mulk ini Nabi baca sebelum tidur. Dan kalau kita tengok kelebihan yang kedua ini, akan diampunkan dosa. Maksudnya, apabila kita membaca Al-Mulk itu, kita melakukan refleksi. Kita melakukan muhasabah. Hari itu apa yang aku lakukan? Kan? Hari itu aku sudah sakitkan hati sesiapa ke? Kan? Pada hari tersebut, adakah Allah ampunkan dosa-dosaku? Kan? Jadi, apabila kita berteman baik ataupun bersahabat baik dengan surah Al-Mulk ini, kita akan diampunkan dosa. Dengan apa? Dengan macam mana? Dengan apabila kita membaca surah Al-Mulk, kita ingat dosa-dosa kita pada hari tersebut. Kan? Daripada pagi sampai ke malam, ada ke orang yang terkesan dengan kata-kata kita? Ada ke orang yang tersakit hati dengan status di media sosial kita sebagai contoh? Ada ke orang yang rasa tak suka dengan komen-komen kita di media sosial? Kan? So orang yang melazimi surah Al-Mulk ini, dia akan ingat syafaat itu Allah akan ampunkan dosa dia. Jadi apabila hari tersebut, apabila membaca surah Al-Mulk, dia akan refleksi dosa-dosa dia yang dia lakukan pada hari tersebut. Dan apabila kita tahu banyaknya dosa kita lakukan pada hari tersebut, kita akan segera memohon keampunan daripada Allah. Okay? Orang yang sedar akan dosanya, dia akan terus memohon keampunan daripada Allah. Okay? Inilah kelebihan surah Al-Mulk. Kalau orang tu melazimi surah ni, sehingga kan dia diampunkan dosa-dosa dia. Kan? Masya Allah. Okey. Seterusnya, apabila kita tahu kelebihan ataupun fadilat surah ni, kita dah tahu bahawa surah ini menjadi surah favorit Nabi sebelum Nabi tidur. Surah ini akan menjadi peneman ataupun akan menjadi satu sebab untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kan? Jadi apa selepas tu? Kan? Lepas tu kita kena berusaha untuk baca surah ni sebelum tidur. Boleh saya tahu tak di ruangan komen? Mungkin boleh komen di ruangan komen. Nombor 1, komen nombor 1. Siapa yang membiasakan daripada sekarang dah, kan? Daripada sebelum ni pun, dia dah biasakan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Mungkin kita boleh komen dekat ruangan komen, insya-Allah. Kalau malu tak apa, tak perlu komen kan, insya-Allah. Okay. Jadi mungkin ada antara kita yang dah sentiasa melazimi surah ini. Kan? Dan kalau kita baca sahaja surah ini, dia tidak memberi kesan kepada kita. Kan? Kalau kita tak faham, kita semata-mata baca. Kan? 30 ayat itu, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Puan Sa'diyah, Alhamdulillah Puan Nurul Ain. Kan? Yang dah melazimi surah ini. Kan? Puan Nur Azhar, Puan Fiza, Puan Hashimah, Masya Allah. Ramai yang sudah melazimi surah ini. Baca sahaja tidak cukup. Okay? Tapi kita perlu faham apa yang terkandung dalam surah ini. Kan? Kita perlu faham surah ini tentang apa? Apa kandungannya? Kan? Apa yang menyebabkan kita dijauhi dosa? Apa yang menyebabkan kita diberikan keampunan oleh Allah? Kan? Apabila baca surah ini. Dan apa lagi fadilat surah ini terlepas daripada azab kubur dan sebagainya kan. Masya Allah. Jadi apabila kita membaca surah ini, kita mesti diikuti dengan tadabbur. Okay? Tadabbur. Dan kalau kita mampu lagi, kita share kepada orang lain. Tabligh kan? Dari sudut kita menyampaikan kepada orang lain ataupun menyampaikan kepada ahli keluarga kita sendiri ataupun kita buat halaqah surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Kan? Kalau biasa-biasa, kalau sesiapa yang berada di asrama kan, di asrama, sekolah-sekolah agama dan sebagainya, biasanya akan melazimi surah Al-Mulk ataupun halaqah surah Al-Mulk ini sebelum tidur. Macam dulu saya berada di Ma'had Muhammadi Perempuan kan, duduk di asrama. Lepas kita balik prep tu kan, lepas kita balik study malam tu, study group malam, kita akan balik, kita berada di dalam satu dorm, kita akan baca surah Al-Mulk beramai-ramai. Masya Allah. Dulu saya tak faham kan, kenapalah kena baca surah Al-Mulk ni. Kan, apabila tadabbur, apabila memahami Al-Quran pada umur 30-an inilah
barulah saya memahami bahawa Masya Allah, cukup besarnya surah ini, cukup bermaknanya surah ini untuk seseorang mukmin itu, dan juga bagaimana seorang mukmin itu nak planning ataupun nak merangka hari esok dengan motivasi yang ada daripada surah Al-Mulk ini, Masya Allah. Okay? Jadi moga-moga kita selepas kita hadir sesi pada pagi ini, moga-moga menjadi penyuntik semangat untuk kita melazimi surah Al-Mulk sebelum tidur. Kalau kita tak mampu nak baca pun, kita pasanglah audio dekat tepi katil kita tu, audio surah Al-Mulk sambil-sambil kita dengar. Kan bukan kita sambil-sambil kita berbual pula kan dengan suami kat tepi. Bukan. Tapi kita fokus kepada pembacaan tu, mendengar, okay? Kalau kita tak mampu nak baca, kita dengar. Dengar dengan fokus, insya-Allah. Okay? Okey, ini antara yang ada dalam surah Al-Mulk tentang kekuasaan Allah. Tadi kita sebut tentang Al-Mulk, iaitu kerajaan Allah kan. Kerajaan Allah merujuk kepada kekuasaan Allah yang sangat banyak dalam surah Al-Mulk. Yang pertama, ayat 2 kan, disebutkan dalam ayat 2, Allah mampu untuk mematikan dan menghidupkan semula makhluk. Adakah makhluk lain yang mampu untuk mematikan dan menghidupkan? Kan tiada. Hanya Allah sahaja yang mampu untuk mematikan dan menghidupkan semula makhluk. Apabila kita baca Al-Mulk, kita tidur. Kan, kita tidur. Esok tu kita akan dibangunkan semula oleh Allah. Kan, kita akan dibangunkan semula oleh Allah. Jadi adanya elemen kematian di situ dan juga ada elemen kehidupan dekat situ. Siapa yang buat semua ni? Kan? Jadi mematikan dan menghidupkan ini hanyalah kekuasaan Allah. Masya Allah. Di ayat kedua. Ayat ketiga, Allah sebut tentang Allah cipta 7 lapis langit dengan teliti. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, kalau pergi kalau naik flight dan sebagainya kan, kita tengok langit kan. Kita tengok langit. Bagaimana boleh Allah mencipta 7 lapis langit kan dengan sangat teliti. Dan langit tersebut berada di atas kan. Dan langit itu berada di atas dan langit itu sentiasa bertasbih dan sebagainya, tunduk kepada Allah kan. Langit itu tunduk kepada Allah. Apa bukti dia tunduk kepada Allah? Langit itu tak memberontak kan, tak memberontak untuk dia jatuh atas kita ke kan. Dia tetap mengikut peraturan Allah, bahawa Allah dah arahkan untuk dia duduk dekat atas, dia ikut perintah Allah kan. Langit yang tinggi itu mengikut perintah Allah kan. Bagaimana dengan kita ini, makhluk yang banyak dosa ini, tak mampu untuk masih lagi berlaku sombong kepada Allah kan, Masya Allah. So apabila kita tafakur, kita tengok langit pun kita teringat surah Al-Mulk ini. Allah ciptakan 7 lapis langit dengan sangat teliti kan. Dan seterusnya Allah menciptakan bintang sebagai lampu dekat dunia dan alat merejam syaitan, ayat dalam ayat 5. Seterusnya Allah ciptakan neraka. Dalam surah Al-Mulk ini, kalau tuan-tuan puan-puan baca ayat tentang neraka dalam surah Al-Mulk ini, boleh menggentarkan jiwa kita, Masya Allah. Boleh mengusik jiwa kita. Kan apabila kita baca tentang kisah neraka tu, kan dalam ayat ke-6, 7, 8, ke-9 itu, babak yang berlaku dalam neraka, antara ahli neraka dengan malaikat yang penjaga neraka yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk ini sebagai malaikat yang sangat-sangat bengis. Okay, Masya Allah. So, dalam ayat 6 itu Allah menciptakan neraka. Allah mampu untuk mencipta satu tempat yang menjadi balasan kepada mereka yang sesat. Dan seterusnya Allah juga yang menciptakan syurga untuk orang mukmin. Dan ayat ke-13, 14, Allah, ilmu Allah ni sangat luas, sangat terperinci ilmu Allah, Masya Allah. Okay? Dan seterusnya ayat 15, Allah menciptakan bumi untuk manusia mencari rezeki kan. Ayat 15 tu disebutkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih kan. Allah suruh kita mencari rezeki kan. Allah ciptakan bumi ini, Allah menundukkan bumi, Allah menjinakkan bumi ini untuk kita cari rezeki kan. Dan Allah juga yang mampu untuk merubah keadaan bumi ini daripada nikmat menjadi malapetaka. Dalam ayat ke-16 disebutkan amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard kan. Allah boleh merubah je bumi ini menjadi nikmat kepada malapetaka, yang mana apabila Allah mengazabkan kaum Lut dan sebagainya, daripada bumi itu menjadi nikmat untuk mereka membuat maksiat, akhir sekali Allah timpakan malapetaka kepada mereka, Masya Allah. Dan ayat ke-9 tentang burung-burung kan, tentang burung, Allah juga yang mampu menahan burung-burung ini daripada jatuh kan, burung ini mampu untuk terbang, mampu untuk
mengepakkan sayapnya untuk diterbang ke sana dan ke sini. Nanti kita akan tengok apa falsafah di sebalik burung yang ada ni kan, insya-Allah. Dan seterusnya Allah jugalah yang berkuasa untuk memberi rezeki kepada makhluknya kan, daripada ayat 21, okay. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, kan. Allah juga yang memberikan rezeki kepada makhluk. Dan ayat 23, Allah memuliakan manusia dengan makhluk yang lain dengan memberikan panca indera, kan. Panca indera apa yang Allah berikan dalam ayat ke-23 tu? Allah kata Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Kan? As-sam'a, al-absar, al-af'idah itu semua panca indera yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kan pada hari ini kita mampu mendengar ayat Al-Quran, kita mampu mendengar ceramah-ceramah tadabbur Al-Quran dengan Allah kurniakan kepada kita as-sam'a, kan, dan kita mampu melihat alam ini, al-basar, al-afidah, hati dan um, hati Allah berikan dan sebagainya. Jadi itulah yang Allah berikan kepada manusia panca indera yang sangat-sangat kita kena syukuri, kena gunakan sebaiknya untuk kita apa, ketaatan kepada Allah semula. Dan dan yang ke-12 ayat ke-24, Allah juga mampu menghimpunkan semua makhluk dekat akhirat nanti, kan. Allah menghimpunkan semua makhluk-makhluknya, termasuklah haiwan dan sebagainya. Allah boleh menghimpunkan semuanya, kan. Manusia daripada daripada kutub apa sekalipun, kan, daripada tempat mana sekalipun dia datang, Allah boleh sahaja menghimpunkan semua makhluk tu di akhirat nanti. Dan seterusnya ayat 26, Allah sahaja yang mengetahui perkara gaib dan di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat. Kan, apabila mereka tanya Nabi Muhammad tentang bila nak datang, kan. Jadi apabila Allah datangkan azab kepada mereka ataupun Allah datangkan kiamat pada ayat 27 itu, muramlah wajah mereka. Kan. Apabila azab tu tak datang lagi, dia bertanya pula, kan. Dia tergopoh-gapah supaya Nabi Muhammad datangkan. Mananya kiamat ni, kan. Inilah orang kafir Quraisy punya biadabnya mereka kepada Nabi, kan. Mereka minta Nabi datangkan. Okey, datangkanlah, kan. Bila nak berlaku lagi kiamat ni? Bila nak berlaku, kan? Apabila Allah datangkan falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, kan. Apabila Allah datangkan kiamat kepada mereka, apa yang berlaku kepada mereka? Muram wajah mereka ataupun terkejut, kan. Apabila melihat kiamat tu datang. Seterusnya ayat 27 itu, okey, Allah mendatangkan azab, kan, kepada sesiapa yang dimurkainya. Dan yang terakhir ayat ke-30, Allah tutup dengan satu elemen iaitu tentang air. Okey, tentang air yang mengalir daripada perut bumi, dan air itulah yang menjadi sumber kita manusia ini, kan. Nanti kita akan tengok apa falsafah di sebalik air ini, apa refleksi yang boleh kita ambil. Kenapa Allah sebutkan tentang air ini di akhir ayat ke-30. Okay, Masya Allah. Jadi ini overview lah secara ringkas tentang apa yang ada dalam surah Al-Mulk ini. Nanti kita akan perincikan 6 ayat tersebut, insya-Allah. Okey, kita pergi ke ayat yang pertama. Okey, ayat pertama. Semua sahabat-sahabat jelas ke penerangan tadi, ataupun kalau saya laju sangat ke? Kalau saya laju sangat mungkin boleh bagi tahu Ustazah, lajulah Ustazah, kan. Ataupun ada yang tak faham, nanti kita tanya kemudian nanti, insya-Allah. Di akhir sesi nanti saya akan buka sesi Q&A, insya-Allah. Kita akan bincang beberapa perkara tentang surah Al-Mulk ini, insya-Allah. Okey. Tunjang kepada surah Al-Mulk ini apabila kita tengok kalimah Al-Mulk itu berada di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah sebutkan kalimah Al-Mulk. Jadi apabila nama ini diangkat menjadi nama surah, ia adalah sesuatu yang signifikan yang Allah nak beritahu dalam ayat tersebut. Jadi kalau puan-puan, tuan-tuan nak tadabbur dalam bulan Ramadan ini, kita tengok sekali nama surah tersebut. Okey, sebagai contoh, surah Al-Ankabut. Adanya perkataan Baitul Ankabut dalam surah tersebut. Kita tadabbur ayat tu, mesti ada signifikan ataupun semestinya ada kepentingan yang tersendiri Allah nak gambarkan dalam ayat tersebut, sehinggalah nama itu diangkat menjadi nama surah. Sebagai contoh juga surah Al-Baqarah, kan, kisah tentang lembu. Kenapa lembu ni diangkat menjadi nama surah? Oh, rupanya tentang surah Al-Baqarah ini ada tentang kebiadaban ataupun ada tentang
apa penyakit orang Yahudi ataupun penyakit Bani Israel pada waktu tersebut, bahawa mereka ini suka melengah-lengahkan apa yang Allah perintahkan. Mereka ni kalau kita sebut dalam bahasa kita ni banyak banyak songeh orang panggil. Kan banyak songeh, betul lah Bani Israel ni. Apabila diperintahkan untuk menyembelih lembu, mereka bertanya soalan-soalan yang akan menyusahkan mereka. Jadi momen tersebut diangkat menjadi nama surah. Kan? Jadi nama surah ini penting untuk kita tahu, dan nama surah Al-Mulk ini berada di ayat yang pertama surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay? Yang bermaksud maha berkat ataupun maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan Al-Mulk itu dunia dan akhirat, okay? Dan memanglah ia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay? Kalau kita tengok dalam ayat yang pertama ini, okay, ayat yang pertama ini disebutkan tentang Al-Mulk yang bermaksud pemerintahan, yang bermaksud kerajaan, kan? Kerajaan Allah ini di dunia dan juga di akhirat, kan? Ada perbezaan tak agak-agaknya kerajaan Allah ini dengan kerajaan manusia, kan? Semestinya ada kekurangannya dalam kerajaan manusia ini dan ada kelebihannya, ataupun sangat-sangat power lah pemerintahan Allah ini, kan? Sehingga kan galaksi dan kehidupan di bumi, kehidupan di bermacam-macam alam, kan, semuanya di bawah pemerintahan dia, di bawah pengetahuan Allah, kan, di bawah penguasaan dia. Dan jadi ada perbezaan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Kerajaan Allah ini tiada permulaan dan tiada perakhirannya, sedangkan manusia ini kerajaan dia ataupun tanggungjawab dia memerintah dunia dan sebagainya, memerintah sesuatu kawasan dan sebagainya akan ada pengakhirannya. Sebagai contoh sebagai ahli DUN, kan, apabila tibalah next general election, dia kena turun tahta tu, kan, dia kena letakkan jawatan. Jadi kerajaan manusia ini akan berakhir, tapi kerajaan Allah ini akan kekal sehingga ke akhirat nanti. Seterusnya, kerajaan Allah ini tiada batasan, sedangkan manusia ini dia ada batasan. Setiap penguasa tu hanya berkuasa kepada kawasan yang ditakluk sahaja. Bukan seorang adun tu dijaga banyak kawasan. Bukannya seorang ahli parlimen itu dijaga banyak kawasan parlimen, bukan, kan? Dia ada batasan-batasan. Tapi Masya Allah, kerajaan Allah ataupun pemerintahan Allah ini, hebatnya pemerintahan Allah ini, Allah jaga semuanya, kan? The whole universe ni semua Allah akan jaga, kan, di bawah kekuasaan dia. Dan Allah tidak mewarisi daripada sesiapa kerajaan ini. Kalau manusia ini mungkin dia mewarisi kerajaan ini daripada tahta yang sebelum itu, tahta ayah dia ke dan sebagainya, kan. Jadi Masya Allah, inilah hebatnya kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah yang mana tak ada pengakhiran, tak ada permulaan dan juga tiada batasan. Semuanya Allah yang akan memerintah dan Allah yang berkuasa terhadap setiap sesuatu, dan juga Allah tidak mewarisi daripada sesiapa. Semua Allah sendiri yang memiliki kerajaan tersebut. Masya Allah. Okay? Ini ayat pertama. Dan kita pergi ke ayat seterusnya, insyaAllah. Ini ayat pertama lah. Ini belum masuk refleksi lagi, kan? Saya nak huraikan perkataan ataupun ayat tentang Tabarakallazi tadi. Okay, Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Ini baru nak masuk refleksi tentang surah ni. Kita pun dah 10.36, okay? Kita akan cubalah habiskan tepat pada masanya, insya-Allah. 11.30 tu kita dah settle dah. Okey, saya baru nak masuk tentang refleksi surah Al-Mulk ini. Bagaimana tadi kita bincang tadi bahawa surah Al-Mulk ini menjadi surah yang Nabi baca sewaktu malam hari. Okay? Jadi surah ini memberi pedoman untuk kita bagaimana kita nak merangka hari esok. Okey, bagaimana kita nak melihat surah ini untuk kita ambil pedoman, untuk kita ambil pengajaran dan untuk kita ambil ibrah supaya hari esok kita tu kita lalui dengan lebih baik daripada hari ini. Okey, kita tengok satu persatu, insya-Allah. Ayat yang pertama yang saya akan kupas adalah ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang telah mentakdirkan adanya mati, adanya hidup, dan liyabluwakum, dan untuk menguji kamu, dan untuk menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kan, ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan dialah maha berkuasa dan lagi maha pengampun. Okey, dalam 6 refleksi ini saya ada simpulkan kepada akronim. Kan? Terima kasihlah kepada Ustaz Syahari yang mengajarkan saya ataupun sahabat-sahabat saya yang selalu menyertai kelas Ustaz Syahari ni. Kalau tak ada akronim tu tak sah kan. Lepas akhir kelas, Ustaz, akronim tak ada ke Ustaz? Kan? Masya Allah. Jadi saya pun terikut-ikut dengan falsafah akronim ini. So saya jadikan akronim Al-Mulk. Kita tengok yang pertama A. A yang pertama insya-Allah kita akan tengok tentang amal yang lebih baik. Okey, amal yang lebih baik. Okey. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, Allah takdirkan adanya mati, kan? Adanya hidup, dan Allah akan menguji kamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah akan menguji kamu untuk tengok siapa yang lebih baik amalnya. Dalam ayat ini Allah sebut ahsanu amala ataupun amal yang lebih baik. Ahsan ini daripada isim tafdil, kan? Isim tafdil yang bermaksud lebih, kan? Ahsan, kan? Kalau kita nak cakap daripada perkataan kabir, besar, kita nak cakap lebih besar, akbar. Kalau saghir, kecil, kalau kita nak cakap lagi kecil, asghar. Kalau perkataan ni ahsan ini lebih baik. Okey, lebih baik. Jadi dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan apa maksud husnul amal ataupun ahsanu amal ini, apa maksud dia, kan? Daripada Fudail bin Iyad, dia berkata bahawa husnul amal ataupun amal yang baik ini adalah amalan yang paling ikhlas dan paling betul. Ini yang dimaksudkan oleh Fudail bin Iyad. Dia kata ahsanu amal ini adalah amal yang paling ikhlas dan juga amal yang paling betul. Okay? Dan sesuatu amalan itu tidak akan diterima kecuali dia ikhlas, okay? Kecuali dia ikhlas melakukan amalan tersebut dan juga amalan tersebut betul. Okay? Jadi kita tengok kat sini Allah sebut tentang amalan kita. Allah nak tengok siapa antara kita yang baik amalnya, yang lebih baik amalnya, kan? Dan yang menarik di sini, kalau kita tengok bahawa Allah tak sebut Allah tak sebut tentang apa Allah beritahu kepada kita, Allah nak kita Allah nak tengok amalan kita itu lebih baik. Lebih baik, better, become better. Jadi apabila kita membaca surah Al-Mulk pada malam hari, kita mengharapkan keesokan hari itu adalah amal kita makin bertambah baik. Ada improvement. Contoh macam hari semalam kita tak sempat nak baca satu juzuk Al-Quran sebagai contoh, kan? Hari ini kita nak lebih lagi. Kita nak qada balik, semalam tak sempat baca satu juzuk, kita sempat baca setengah juzuk je. Jadi hari ini kita nak baca sejuzuk setengah sebagai contoh, okay? Sebagai contoh. Itulah amal manusia yang mana apabila kita baca surah Al-Mulk, kita nak jadi orang yang lebih baik amalnya. Dan Allah tak sebut aksar amal. Dalam ayat ini Allah tak sebut sebanyak-banyak amal. Okay? Sebanyak-banyak amal. Kenapa? Kalau Allah sebut sebanyak-banyak amal, jadi antara kita kita akan rasa, oh, kita akan pentingkan kuantiti, bukannya kualiti amal tersebut, kan? Tapi dalam ayat ini Allah sebut ahsanu amal yang merujuk kepada kualiti amal tersebut. Bukannya banyak amal tetapi berkualiti amal tersebut. Berkualiti ini macam mana? Iaitu dengan ikhlas dan betul tadi. Okay? Masya Allah. Dan Allah kata dalam ayat ini juga tentang liyabluwakum. Asal perkataan liyabluwakum ni daripada perkataan ibtila. Ibtila ini adalah satu ujian yang besar kepada manusia, bukannya ujian yang kecil. Bukan imtihan. Imtihan dan sebagainya itu mungkin merujuk kepada ujian yang kecil, tapi ibtila Allah sebut dalam ayat ini merujuk kepada sesuatu yang besar sebenarnya. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kecil, kan? Tapi Allah betul-betul menguji manusia ini dan Allah nak tengok siapa yang baik amalnya. Okay? Dan seterusnya juga
disebutkan dalam ayat ini tentang al-maut dan al-hayah. Kenapa disebutkan al-maut dulu baru al-hayah kan? Kenapa disebutkan kematian dahulu baru kehidupan kan? Jadi asal kematian, asal manusia ini adalah mati kan? Dia tiada dulu kita tiada dan kita dihidupkan. Dan juga dalam buku Kompas Al-Mulk sempat saya baca juga dalam buku Kompas Al-Mulk, Ustaz Syahari ada mengupas tentang perkataan al-maut ini merujuk kepada simbol alam dunia yang mana kepada siapa kerana sesiapa yang hidup pasti dia akan menemui kematian. Itu tentang alam dunia, al-maut. Jadi berada di alam dunia ini pasti dia akan pergi ke al-maut, kepada kematian. Dan kalimah al-hayah itu pula dia merujuk kepada alam akhirat. Yang mana alam akhirat itu semua manusia akan kekal hidup di alam tu nanti dan tanpa ada kematian. Sama ada di syurga ataupun di neraka. Di syurga pun tiada kematian, di neraka pun tiada kematian. Kalau berada al-hayah ini berlaku dekat syurga, alhamdulillah nikmat itu sangat besar untuk kita nikmati dekat syurga. Tetapi al-hayah ini juga berlaku kepada mereka yang berada di dalam neraka. Kan? Apabila mereka nak mati, rasa terlintas saja nak mati, tapi tak akan mati buat selama-lamanya. Masya Allah. Jadi Allah sebutkan al-maut ini merujuk kepada simbol alam dunia dan al-hayah ini simbol kepada alam akhirat yang mana adanya kehidupan yang kekal abadi. Masya Allah. So itu A yang pertama. A yang pertama, kita nak mind setting kita apabila kita baca Al-Mulk pada malam hari, esok hari kita akan bertambah baik amal kita. Kan? Bertambah baik amalan kita insya-Allah. Dan bulan Ramadan ini lagilah kita kita akan tambahkan amalan kita dan sebagainya kan pada bulan Ramadan. Kalau kita tak sempat bersedekah pada semalam, kita gandakan lagi hari ini kan. Kalau kita tak sempat berbuat baik pada kedua ibu bapa kita, mungkin kita boleh berbuat baik lagi esok dan sebagainya kan, insya-Allah. Jadi banyak perkara yang kita boleh ambil waktu untuk kita merebut kebaikan di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Okay? Okey, amalan yang betul. Terima kasih Puan Nik Som. Apa maksud definisi amalan yang betul? Maksudnya amalan yang betul ini yang merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Kita ikutlah apa yang Nabi buat, kan? Jangan kita memandai-mandai, menambah-nambah pula amalan yang bukan pun daripada Nabi SAW. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya ayat 12. Okey, seterusnya ayat 12. Refleksi yang kedua yang saya nak sharekan pada hari ini adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey. Dalam ayat 12 ini, dalam ayat 12 surah Al-Mulk ini, Allah sebut tentang sesungguhnya orang-orang yang takut akan melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Okey, ayat ke-12 dalam surah Al-Mulk ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa kita kena lazimi takut kepada Allah itu secara berterusan. Kenapa Allah gunakan yakhshaun? Yakhshaun ini adalah fi'il mudhari'. Kalau kita baca bahasa Arab, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Fi'il madhi adalah fi'il yang past tense. Kan? Fi'il mudhari' yang tengah continuous, continue buat masa sekarang dan akan continue, kan? Akan continue, akan datang. Kan, continuous tense. Dan juga al-amar, fi'il amar ni adalah fi'il yang merujuk kepada arahan, macam tu kan. Jadi al-yakhshaun ini fi'il mudhari'. Allah sebut fi'il mudhari' apabila Allah sebut yakhshaun dalam fi'il mudhari', ia bermaksud dia berterusan. Bermaksud secara dia berlaku secara berterusan. Yakhshaun ini fi'il mudhari'. Dan kenapa Allah gunakan yakhshaun? Bukan Allah guna yakhafun. Apa beza al-khawf dengan al-khasyah? Kan? Okay. Al-khasyah ini ataupun yakhshaun ini, dia lagi tinggi martabat dia daripada khawf. Okay. Kerana apa? Kerana al-khasyah ini ataupun yakhshaun ini, perkataan yakhshaun ini, dia takut dalam keadaan dia sedang mengagungkan Allah. Okay. Disertai dengan mengagungkan Allah. Okey, kalau kita tengok ayat ni, kan?
Pernah tak kita rasa dalam hidup kita, kita rasa tak selesa ataupun kita rasa stres sebab kita ini tidak dihargai oleh manusia di sekeliling kita. Mungkin kita pernah rasa kan perasaan ni. Kita rasa apa yang aku buat ini mesti mendapat liputan ramai, kan? Mesti mendapat recognition, kan? Ataupun mesti mendapat appreciation daripada semua orang, kan? Tapi dalam ayat ini Allah sebut mereka ini yang takut akan melanggar hukum-hukum Allah ni semasa mereka tidak dilihat oleh orang, kan? Semasa rabbahum bil ghaib, semasa mereka tidak dilihat pun oleh orang, kan? Ayat ini dia memberikan harapan kepada kita bahawa selepas kita berusaha, kita buat sesuatu amalan, kita dah buat amalan yang terbaik tadi, kan? Ketahuilah bahawa sekalipun manusia terlepas pandang melihat apa yang kita buat, tetapi Allah tetap melihat dan Allah tetap tahu apa yang kita buat. Okay? Jadi Allah sedang memberikan motivasi kepada kita, Allah sedang memberikan inspirasi pada kita bahawa aku sedang nampak apa yang kamu buat ni, kan? Wahai Fatma, aku nampak ni apa yang kamu buat, apa yang terlintas di hati kamu, walaupun sekecil-kecil perkara, aku nampak. Okay? Jadi kita kena lazimi dalam diri kita rasa takut kepada Allah di saat walaupun kita tidak dilihat oleh manusia, tetapi kita tetap melakukan amal tersebut, walaupun amal tersebut kecil. Okay? Masya Allah. Jadi, kita buatlah kerana Allah, supaya kita tak kecewa. Jadi sebab tu saya tanya soalan tadi. Adakah kita rasa kecewa kalau manusia tak nampak apa yang kita buat? Kan? So, contoh macam seorang pekerja. Apabila majikan dia tak nampak apa yang dia buat, dia rasa macam, nanti bos tak tahu. Kan? Padahal sebenarnya Allah lah sebaik-baik bos kita, sebaik-baik Tuhan kita yang nampak semua amalan kita, dan malaikat dia di kiri dan kanan kita sedang mencatat semua amalan-amalan yang kita buat. Masya Allah. Jadi ayat ini memberikan kita motivasi untuk kita lalui hari esok tersebut dengan perasaan kita dilihat oleh Allah. Kita nak tambah amal kita nak tambah lagi kualiti amalan kita supaya kita bangun esok hari, kita jangan pernah penat membuat amalan walaupun amalan tersebut kecil. Okay? Walaupun amalan tersebut kecil. Allah tetap hargai walaupun manusia tak menghargai amalan tersebut. Jangan disebabkan manusia kena tengok dulu apa yang kita buat, barulah kita rasa happy nak buat amalan tersebut. Tak. Sepatutnya kita meletakkan bahawa, ya Allah, apa yang aku buat walaupun sekecil perkara ni, saya rasa happy sebab Allah tahu saya buat perkara ni. Kan? Allah tahu, malaikat sedang mencatat kebaikan-kebaikan yang saya sedang buat. Bukannya kita mengharapkan manusia punya pandangan, kan? Tapi kita mengharapkan Allah punya pandangan. Sebab itulah kalau Ibnu Ashur kan disebutkan didahulukan perkataan maghfirah dalam ayat ini. Kalau kita tengok lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah tadi dan merasakan bahawa Allah selalu tengok dia walaupun orang lain tak tengok dia, apa yang mereka perolehi? Mereka perolehi keampunan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan kenapa didahulukan maghfirah? Bukan didahulukan ajrun kabir. Kan? Ibnu Ashur dan tafsir disebut Allah dahulukan perkataan maghfirah itu untuk menenangkan hati mereka kerana mereka risau dosa yang lampau yang dah mereka buat itu. Okey? Ataupun dosa yang mereka lakukan ataupun sesiapa lakukan sebelum dia memeluk Islam, kan? Sebelum dia memeluk Islam ataupun sebelum dia menjadi seorang yang baik. Kemudian diikuti dengan ajrun kabir, itu adalah khabar gembira untuk mereka bahawa mereka akan memperolehi ganjaran yang besar di sisi Allah. Kan? Masya Allah. So, jadi dapat dua-dua. Dapat maghfirah dan dapat juga ajrun kabir. Okay? Jadi, ibu-ibu yang bangun tengah malam, masak untuk anak-anak. Mungkin suami tak tahu pun. Kita bangun masak pukul 2, 3 pagi sebagai contoh. Pukul 4 pagi dan sebagainya. Kita mengharapkan, ya Allah, biarlah apa yang aku buat ni rasa happy disebabkan apa? Disebabkan kita dah buat yang terbaik di sisi Allah, kan? Masya Allah. So Allah tahu apa yang kita sedang perbuat. Okay? Alhamdulillah. Okey, seterusnya ayat ke-15. Kita pergi ke ayat 15. Okey?
Okey, saya tengok chat sekejap eh. Okey, Ustazah, saya terasa amat kekosongan, pilu, sedih setelah kehilangan suami 4 bulan yang lalu. Apakah amalan dan surah Al-Mulk ini yang selalu baca untuk menenangkan hati saya? Okey, insya-Allah lepas ni kita akan tengok refleksi apa lagi yang kita boleh menenangkan hati kita. Okey, insya-Allah. Okey. Um, Okey, terima kasih Puan Nitsom. Ayat 12, motivasi untuk kita tambah amalan dan tingkatkan kualiti insya-Allah daripada semasa ke semasa. Okey. Seterusnya kita pergi ke ayat 15. Okey, ke ayat 15. Kita sekarang dah 10.52 nak menghampiri pukul 11. Okey, sekarang ayat ketiga. Ayat yang ketiga saya ingin kongsikan pada hari ini tentang ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Okey, dalam ayat yang ke-15 ini Allah sebutkan dialah yang menjadikan bumi kepada kamu mudah untuk digunakan, bumi ini mudah untuk digunakan. Famshu fi manakibiha, Allah kata berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, kan, dan makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki kan yang Allah dah kurniakan ni. Wa ilaihin nusyur, dan Allah beritahu kepada Allah jualah mereka akan kembali, dibangkitkan semula, kan, dan sebagainya. Dalam ayat 15 ini, surah Al-Mulk sedang memberikan kepada kita suatu gambaran bahawa Allah suruh kita mencari ilmu dengan Allah suruh kita bermusafir. Okay? Musafir dan mencari nikmat rezeki yang Allah dah kurniakan kepada kita. Okay. Kalau kita tengok dalam ayat 15 ini, Allah sebutkan perkataan zalulan. Kan? Perasan dia perkataan zalulan. Perkataan zalulan ini, kalimah zalulan dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah ini dia memudahkan kita menjinakkan bumi untuk kita. Kan? Bumi ini tak adalah macam dia bergoncang ke, kan? Kalau sekarang kita sedang kelas, kan. Kalau bumi ini bergoncang, kan, dia tak ikut perintah Allah supaya tenang berada di pasaknya bumi ini, kan. Kalau dia memberontak, kan, dia akan bergoncang, kan. Dia tak akan ikut apa yang Allah perintahkan. Tetapi bumi ini tunduknya dia kepada perintah Allah sehingga kan kita mampu untuk berdiri, kita nak duduk pun boleh, kita tak rasa bergoyangnya bumi ini. Sebabkan apa? Sebab Allah dah tundukkan dia, Allah dah mudahkan untuk kita manusia ini. Okay? Jadi perkataan zalulan ini Allah dah jadikan bumi ini untuk memudahkan manusia untuk hidup di atas bumi, untuk govern the earth ini, kan, untuk memerintah bumi ini, kan. Dan inilah satu nikmat yang besar yang Allah nak beritahu kepada manusia bahawa Allah ciptakan bumi ini untuk mereka. Dan Allah seru kita apa? Allah seru famshu fi manakibiha. Allah kata berjalanlah ataupun bermusafirlah untuk kamu belajar, dan moga-moga dengan musafir itu akan menambah keimanan kamu kepada Allah. Kan? Selagi kita mempunyai masa untuk hidup, kan, kita ada rezeki dan sebagainya, kita bermusafir. Tak kisah, bukan sahaja musafir ke luar negara, tapi kita bermusafirlah dalam negeri kita sendiri untuk kita melihat pelbagai ibrah dalam kehidupan ni. Kan? Kita mungkin tempat-tempat yang dekat-dekat dengan kita pun okey. Kalau kita mampu pergi ke luar negara pun alhamdulillah, kita merantau lagi untuk kita mencari ilmu, kan, dan sebagainya. Dan Allah kata juga merantau ini ataupun bermusafir ini, berjalan ini, dan Allah juga mengatakan bahawa serta wa kulu min rizqih, dan makanlah rezeki yang Allah dah kurniakan kepada kita. Kan? Kat sini bahawa kita ni dalam kehidupan ini sebagai seorang yang musafir, kan? Seorang yang bukan kita berlama-lama di atas dunia ini, kita sebagai seorang musafir, kita seorang yang traveller, sedang travel atas muka bumi Allah ini dan menuju destinasi yang abadi nanti di akhirat sana, kan, di syurga insya-Allah. Moga-moga mudah-mudahan Allah masukkan kita ke syurga. Jadi motivasi untuk hari esok daripada surah Al-Mulk yang kita baca pada malam hari adalah Allah suruh kita jangan berhenti untuk kita bergerak, jangan berhenti untuk kita belajar, jangan berhenti untuk kita cari nikmat rezeki yang Allah dah mudahkan kepada kita. Masya Allah. Jadi surah Al-Mulk ayat 15 ini memberikan kita um, satu motivasi bahawa oh, Allah dah mudahkan bumi ini. Allah nak suruh aku cari rezeki. Allah suruh aku bermusafir mencari ilmu. Kan? Jadi
gunakan peluang ini untuk betul-betul bermusafir untuk mencari ilmu supaya menambah keimanan kita. Dan Allah suruh kita juga untuk mencari nikmat rezeki. Makanlah rezeki yang ada itu kan. Jadi ini menjadi motivasi kepada kita. Laluilah hari esok dengan keadaan kita bersemangat untuk bergerak. Famshu. Famshu kan. Berjalanlah. Maksudnya bergeraklah ataupun carilah sesuatu kan. Bukannya kita duduk statik saja. Kan duduk di tempat kita statik saja tanpa ada improvement, tanpa ada progress dan sebagainya. Tapi Allah kata berjalanlah kan, dan nikmatilah makanan-makanan yang Allah dah sediakan kepada kita. Adanya nikmat rezeki yang Allah berikan. Dan kat sini juga nanti kita akan sentuh dalam refleksi seterusnya tentang rezeki nanti insya-Allah apabila kita belajar tentang burung. Okey insya-Allah. Ini ayat 15. Boleh Boleh faham tuan-tuan puan-puan? Okey. Alhamdulillah. Kita pergi ke ayat 17 insya-Allah. Okey. Dalam ayat 17 ini saya berikan akronim. Tadi saya pun belum sebut semua akronim tadi kan. Yang pertama tadi A, amal yang lebih baik, ahsanu amal. Ayat ke-12 tadi L kan? AL, lazimi takut kepada Allah berterusan walaupun kita ketika tidak dilihat oleh manusia. Yang ketiga adalah ayat yang ke-15 tadi, musafirlah. Mulk kan? Musafirlah dan carilah nikmat rezeki itu. Dan yang keempat ini, Allah kata, usah rasa aman daripada ujian. Allah mampu datangkan ribut dalam kehidupan kamu, tetapi bagaimana kamu menghadapi ribut dalam kehidupan kamu itu dengan keimanan kepada Allah. Okay? Dan apabila kita baca surah Al-Mulk pada malam hari, kita baca ayat 17 ini, am amintum man fis sama' ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Patutkah kamu rasa aman kepada Allah yang mana pusat pemerintahannya di langit itu mampu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana kesan buruk, kesan amaranku ini. Okay? Maksudnya di sini bahawa Allah mampu untuk menghantarkan kepada kita sesuatu malapetaka dan sebagainya untuk kehidupan kita, dalam kehidupan kita ataupun ujian dalam kehidupan kita. Kan? Jangan kamu sentiasa merasa aman bahawa tak ada ujian langsung dekat dunia ni. Bersenang-lenang je. Esok gembira lagi. Lusa gembira lagi. Tak ada manusia macam tu. Kan? Kita akan menghadapi ujian demi ujian. Jadi, sebelum kita tidur pada malam hari juga, kita pun tak tahu apa yang berlaku semasa kita tidur. Kan? Apa yang berlaku apabila kita bangun daripada tidur? Mungkin kita akan kehilangan orang yang kita sayangi. Sebagai contoh. Kan? Macam saya sendiri kan. Kadang-kadang tu rasa dah trauma dah. Apabila kita tidur, pagi esok tu kita akan menerima berita-berita kesedihan tentang kematian seseorang. Kan? Jadi kita akan rasa, ya Allah, kita tidur, dalam masa kita tidur, badan kita berehat, pada waktu itu boleh sahaja berlaku bermacam-macam perkara. Pada waktu itulah Allah boleh datangkan angin ribut. Allah boleh datangkan kematian orang yang kita cintai dan sebagainya. Jadi Allah nak beritahu bahawa apabila kita bangun dari tidur, tiada siapa yang boleh memberikan jaminan bahawa esok hari itu tiada ujian. Mungkin kita bangun itu dengan ujian. Sebagai contoh ibu-ibu yang masak nasi malam hari nak sahur esok. Rupanya tak tekan suis kan. Rice cooker rosak ke dan sebagainya. Rupanya nasi tu tak masak rupanya. Kan? So jadi itulah antara ujian-ujian yang Allah berikan selepas kita bangun daripada tidur. Kan? Jadi Allah mampu saja untuk datangkan sesuatu. Sebagai contoh apabila kita tidur malam, pada waktu itulah juga Allah mengambil seseorang yang kita cintai sebagai contoh. Inilah sebuah hakikat kehambaan bahawa kita kena bersedia bahawa apa yang kita ada dengan kita sekarang ini, kita akan dipulangkan semula kepada Allah. Ia adalah satu pinjaman dan ia akan dipulangkan semula kepada Allah. Orang yang kita cintai, suami kita, isteri kita, anak-anak kita kan, dan sebagainya. Semuanya yang kita sayang kan. Tapi pemilik kita itu lebih menyayangi mereka sebagai contoh. Kan? Mereka kena kembali kepada pemiliknya. Jadi kita serahkan, Allah didik kita dalam ayat ini bahawa tak ada satu pun yang kita honor. Kan? Semuanya Allah yang punya. Macam lagu kan, semuanya Allah yang punya. Jadi Allah yang mempunyai semua yang ada rezeki dan sebagainya. Dan Allah meminjamkan saja kepada kita. Jadi tak semestinya kita bangun daripada tidur tu kita akan mengecapi apa yang Allah dah bagi semalam.
Kan? Allah dah bagi nikmat semalam, esok keesokan hari belum tentu lagi nikmat tu akan ada lagi kekal bersama kita. Kan? So jadi belum tentu kita buka mata pada esok hari kita akan boleh melihat dunia ini lagi. Okay? Jadi ayat 17 ini mengingatkan kita bahawa jangan kita merasa aman, jangan rasa selamat apabila engkau tidur tu tak ada apa yang berlaku dalam tidur kamu. Mungkin esok tu ada berlaku ujian dan sebagainya. Jadi seperti mana yang berlaku kepada kaum Ad dan Samud bahawa mereka apabila mereka menghadapi malam hari, kan mereka menyangka keesokan hari itu mereka akan diteruskan membuat maksiat, boleh meneruskan buat maksiat yang mereka dah buat. Sebagai contoh kaum LGBT dan sebagainya, mereka ingatkan esok tu mereka boleh bangun lagi membuat maksiat yang sama. Tapi apa yang Allah buat kepada mereka bahawa Allah datangkan azab kepada mereka, kan? Jadi begitulah kepada kita juga. Kita bukan pemiliknya, kita bukan kita bukan memiliki semua yang ada ini. Semuanya yang Allah punya, dan nikmat yang kita kecapi pada hari ini, kemungkinan esok kita tak boleh nak kecapi. Okey? Jangan rasa aman daripada ujian. Allah mungkin boleh datangkan saja apa saja dekat dalam kehidupan kita, ujian dan sebagainya, tetapi bagaimana kita menghadapi ujian itu sebagai seorang hamba. Okey? Hamba ini apabila dia seorang hamba, apabila dia hadapi ujian, dia akan memohon pertolongan daripada majikannya, kan? Penguasanya, kan? Jadi Allah lah pemilik. Jadi kita minta semula kepada Allah kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut, kan? Jadi surah Al-Mulk ni mengajar kita bahawa kita perlu bersedia untuk menghadapi episod kehilangan mungkin, episod kesedihan pada esok hari, kan? Dan apa yang kita miliki sekarang adalah semua pemberian daripada Allah. Dan hakikat kita, kita ni masa malam hari itu kita mati. Esok tu berlaku kehidupan itu siapa yang berikan? Semuanya Allah yang berikan, kan? Jadi sebelum kita tidur, kita ingatlah bahawa apa bekalan yang kita nak bawa pada esok hari. Apa yang kita akan tinggalkan pada esok hari. Kalau malam ini aku baca surah Al-Mulk, jika itu bacaan terakhir kita dekat dunia ni, bacaan surah Al-Mulk, esok kita dah tiada sebagai contoh. Apa yang kita akan tinggalkan, kan? Apa yang kita dah wariskan kepada anak-anak kita dari sudut akhlak, dari sudut didikan agama dan sebagainya. Jadi bermuhasabahlah, kan, kita bila kita baca ayat 17 surah Al-Mulk ini, memberikan refleksi pada kita bahawa hari esok pasti ujian akan melanda. Tetapi bagaimana kita menghadapi dia dengan ketabahan hati kita. Kita memohon kepada Allah, ya Allah jangan, bukan kita mohon kepada Allah jangan berikan kita ujian. Tapi kita mohon kepada Allah untuk Allah berikan kita jiwa yang besar untuk kita menghadapi ujian tersebut. Kan? Bukan mudahlah untuk menghadapi ujian-ujian. Jadi sebelum kita tidur, kita bermuhasabah, okay? Kita tanya diri kita, esok ni masih lagi kah ada untuk kita? Esok ni, hari ni aku boleh lagi join kelas. Esok ada lagi tak masa untuk kita nak join kelas macam ni? Kan? Ataupun esok ni aku dah dipanggil oleh Allah sebagai contoh. Kan? Masya Allah. So, apa yang berlaku keesokan hari itu, kita ingatlah bahawa semuanya di genggaman Allah. Okay? Seterusnya ayat ke-19. Okay? Saya nak kupas ayat 19. Okey. Motivasi saya untuk baca Al-Mulk sebelum tidur boleh jadi saya akan tidur untuk selama-lamanya, tak bangun dah esok hari. Betul, Puan. Betul, betul. Kita bacalah Al-Mulk seolah-olah kita dah, itulah bacaan terakhir kita kalau Allah panggil kita Allah matikan kita dalam tidur kita. Okey. Terima kasih Puan Hashimah. Okey, yang menulis nota, alhamdulillah. Okay, seterusnya ayat ke-19. Ayat 19 ini Allah sebutkan, letaklah pergantungan rezeki kepada Allah. Yang ni kita nak belajar daripada seekor burung. Saya pun letak gambar kat sini burung. Okey, ayat ke-19 ini. Okey. Kita nak belajar pada hari ini, pada pagi ini tentang burung. Okey, dalam ayat 19 ini. Awalam yarau, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah kata, patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang ini? At-tayr fawqahum, fawqa tu yang terbang di atas mereka. Safatin wa yaqbid. Burung tu dia safat, dia mengembangkan, dan yaqbid
maksudnya menutup sayap. Okey. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya ia Maha melihat, dan Allah ni Maha melihat, dan dia mengetahui tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Okey, dalam Al-Quran kalimah at-tair, kalimah at-tair ini kalau tuan-tuan puan-puan perasan ada sekurang-kurangnya 15 perkataan at-tair. Minta maaf saya tak boleh nak sebutkan semua verse ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang At-Tair. Cuma ada beberapa surah, antaranya surah Al-Baqarah ada sebutkan At-Tair. Seterusnya surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah pun ada, surah Yusuf, surah An-Nahl dan pelbagai surah-surah yang lain lah yang menyebutkan ada 15 tempat sekurang-kurangnya dalam Al-Quran. Dan surah Al-Mulk ayat 19 ini mengajarkan kita untuk kita menggunakan akal, untuk kita bertafakur apabila kita melihat di sekeliling kita, terutamanya burung yang berterbangan. Kan? Kalau macam anak-anak kita kan, mama burung lah mama kan. So apabila anak kita tengok burung yang berterbangan di hadapan mereka, kita kaitkanlah dengan Allah. Kan? Bagaimana Allah menciptakan burung itu, mampu untuk mengembangkan sayapnya, mampu untuk menutup sayapnya, kan. Jadi apa yang sebenarnya yang Allah nak ajar kita daripada seekor burung yang terbang di atas kepala kita, kan. Tiba-tiba ada burung terbang, kan. Kalau kita pergi Mekah, kalau siapa-siapa yang masih merindui suasana di Mekah itu ada burung-burung dan sebagainya, kan. Terbayang-bayang saja, kan, di Mekah dan Madinah dan ataupun tempat-tempat lain yang kita pernah pergi yang ada burung yang terbang atas kepala kita, kan. Apa sebenarnya yang Allah nak ajarkan kepada kita? Okey. Burung ini adalah makhluk yang sangat gigih, sangat gigih, dan burung ini dia tidak mampu untuk dia berada di atas angin, okey, untuk tak mampu untuk dia berada kekal di atas angin itu kecuali dengan dia mengepakkan sayapnya. Boleh ke burung tu dia tak kepakkan sayap tapi dia terbang macam tu, kan. Tak namanya terbang lah kalau sayap dia tak terbuka, kan. So jadi burung ini satu makhluk yang mana dia ada kesungguhan untuk dia mencari rezeki, mencari rezeki. Sebagai contoh, kan, sebab itulah kalau kita tengok kalau kita istilah dalam bahasa Inggeris early bird, kan. Maksudnya burung yang keluar pada awal pagi, yang keluar mencari cacing untuk anak dia, kan. So burung ini daripada pagi dalam sarang dia, berada dalam sarang dia, dia akan keluar untuk dia mencari makanan untuk diberikan kepada anak dia, untuk baby dia dalam dalam sarang dia tu, kan. So burung ini dia ada satu sifat dia bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Dia tidak berputus asa walaupun ada pelbagai halangan. Antara halangan yang dia hadapi adalah angin yang kuat sebagai contoh, kan. Dia akan berusaha untuk mengepakkan sayap dia secara konsisten. Dia tak boleh nak berhenti. Kalau dia berhenti mengepakkan sayap, dia akan jatuh, kan. Jadi Masya Allah, burung ni mengajar kita untuk menjadi seorang yang tak berputus asa dalam mencari rezeki, kan. Allah pun dah sebutkan rezeki ni, wa kulu min rizqih tadi, kan, apabila kita kupas tadi ayat tadi. Dan burung ini mengajar kita bahawa jangan berputus asa dalam kita mencari rezeki. Kalau rezeki itu ada dekat timur, dia pergi ke timur, dia akan cari makanan dan sebagainya. Kalau rezeki itu ada di bahagian barat, bahagian hulu ke hilir ke, kan, dia akan pergi, dia akan cari makanan tersebut untuk dibawa ke sarangnya, kan. Jadi apa motivasi yang kita nak ambil daripada ayat 19 ini apabila kita baca surah Al-Mulk pada malam hari? Ya Allah, rezeki aku pada esok hari ini adalah dengan ketetapan daripada kamu, dan aku perlu berusaha juga untuk aku dapatkan rezeki ini supaya aku boleh menambah lagi kebahagiaan dalam rumah tanggaku, kan. Kita letak pergantungan sepenuhnya mencari rezeki itu kepada Allah, bukannya kita menunggu saja rezeki daripada Allah, kan. Tunggu je lah kat rumah ni, kan. Rezeki datanglah tu nanti, kan. Tak. Tapi Allah suruh kita belajar daripada burung ini yang terbang, pergi mencari rezeki dan sebagainya.
dan membawa pulang rezeki tersebut yang halal itu kepada keluarga, kan. Jadi mindset yang Al-Mulk bina dalam diri kita bahawa kita cari potensi baru untuk kita mencari rezeki. Yang tu antara poin yang penting yang saya nak kupas juga. Cari potensi baru untuk cari rezeki. Sebagai contoh kan, dengan gaji 2,000 yang kita ada sebagai contoh, cukup-cukup makan je untuk keluarga kita. Tinggal RM50 je akhir sekali balance yang ada untuk kita simpan sebagai contoh. Kan? Tapi sekarang Masya Allah dengan adanya media sosial kan, cuba bayangkan orang yang live dekat TikTok tu dia mampu untuk dapatkan puluh-puluh ribu sehari. Okay? Itu antara orang yang memanfaatkan media sosial untuk dia mencari rezeki. Memanfaatkan potensi yang ada dalam diri untuk mencari rezeki yang lebih baik. Jadi jangan sempitkan ruang ataupun jangan sempitkan minda kita. Rezeki tu yang tu saja. Kan? Sekarang ni dah ramai yang buat kerja part time, yang buat kerja bermacam-macam, 2-3 kerja dalam satu masa. Sebagai contoh, dia jugalah cikgu dekat sekolah. Dia jugalah menjual dekat TikTok. Dia jugalah buat Grab ataupun buat e-hailing dan sebagainya. So, sekarang bermacam-macam platform mencari rezeki yang ada yang Allah hamparkan kepada kita. Jadi jangan sempitkan ruang mencari rezeki itu. Carilah potensi yang baru, carilah rezeki yang baru untuk keluarga kita dan kita belajar daripada seekor burung yang sangat gigih mencari rezeki ini. Jadi bangun keesokan hari dengan suntikan bahawa ada rezeki baru untuk kami sekeluarga. Kan? Ada potensi rezeki baru untuk kita temui pada esok hari. Kan? InsyaAllah. So jadi Masya Allah surah Al-Mulk ini sangat memberikan healing kepada kita bahawa apabila kita baca ni, apabila dunia di genggaman Allah, biadihil mulk ini, apabila dunia ini berada di tangan Allah, Allah mampu melakukan apa sahaja, kan? Allah mampu juga memberi kepada kita rezeki yang sangat banyak. Tabarakallazi biadihil mulk. Kan, Masya Allah. Dan seterusnya ayat yang terakhir yang saya nak kupas kepada semua. Semua faham ke? Setakat ni boleh ikut ke apa yang saya ayat yang saya bincangkan ni? Selain cari makanan, pilot mendedahkan keseimbangan terbang dan bertenggek mendarat bukanlah sesuatu yang mudah. Hanya di kekuasaan Allah burung boleh bergerak. Betul. Terima kasih Puan Raja Nur Hajjah. Dan kalau saya nak tambah tentang burung tadi juga, burung ni dia akan terbang dalam V formation, ya, dalam bentuk V. Cuba tengok burung yang berterbangan dalam sekumpulan burung, mereka tak akan terbang seorang-seorang macam tu. Dia akan terbang dalam keadaan berpasukan. Dan dia akan membentuk V formation, dia bentuk V macam tu. Apabila dia terbang, dia ada ketua yang kat depan dan yang belakang ni akan mengikut yang belakang sehingga akan membentuk huruf V. Kan? Kenapa macam tu? Kan? So burung ni mengajar kita bahawa perlunya grouping ataupun perlunya berkumpulan dalam kita mencari rezeki ataupun dalam kita menyebarkan ilmu dan sebagainya. Kan? So Masya Allah sangat berfalsafah burung ini. Faham Ustazah? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Nur Sakinah yang tulis semula. Okey, Al-Mulk. Alhamdulillah. Okey, boleh faham. Okey, last sekali ayat 30. Saya nak huraikan ayat 30. Ayat 30 ini kurniaan Allah yang sangat berharga kepada kita iaitu air. Manusia ni sangat bergantung kepada air. Kan? Kalau kita tak ada air sebagai contoh kan. Sebagai contoh kalau di premis kedai makanan sebagai contoh. Tiba-tiba diumumkan tak ada air. So mungkin premis tu akan tutup. Okay? Air ini nak beritahu sangat penting kepada manusia sehingga kan dia akan terjejas ekonomi mungkin. Dia akan terjejas rezeki manusia. Kan? Dia akan terjejas kesihatan manusia dan sebagainya. Dan amazingly, kan? Sangat-sangat amazing bahawa surah Al-Mulk ini ayat 30, ayat terakhir ini Allah tutup dengan Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana fikiran kamu sekiranya air yang ada ni, air kamu hilang lenyap ditelan bumi, kan? Hilang lenyap. Asbaha ma'ukum ghawra, kan? Ditelan, dilenyapkan daripada bumi ini. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa selain Allah yang dapat mendatangkan kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Kan? Masya Allah.
Allah tutup satu soalan dalam surah Al-Mulk ini. Allah tutup dengan satu persoalan yang tak ada jawapan lepas tu. Tak ada ayat 31 dah. Tak ada ayat 31 dalam surah Al-Mulk. Tapi Allah tinggalkan kepada kita di saat kita baca tengah malam nak tidur. Oh, Allah suruh kita fikirlah tentang air ni. Ya. Siapa yang akan bagi kamu air? Kalau air ni kami perintahkan ditelan oleh bumi semuanya. Kan? Tak ada air, kering kontang. Siapa yang akan bagi kepada kamu air yang terpancar mengalir? Kan? Ma'im ma'in. Masya Allah. Jadi ayat ni sangat powerful. Dan ayat ni kita sangka bahawa Allah nak tutup surah Al-Mulk ini dengan sesuatu yang berat. Kita ingatkan Allah nak tutup dengan sesuatu yang lebih berfalsafah mungkin. Kan? Sesuatu yang lebih berat sebagai contoh tentang akidah ke, kita kena kita kena pasakkan keimanan kita lagi kepada Allah, kan? Tak, Allah tutup dengan satu, inilah uslub Al-Quran bahawa sangat dekat dengan manusia. Perkara yang manusia gunalah Allah gunakan semula dalam ayat Al-Quran ini supaya manusia dapat menghayati, mudah nak menghayati ayat Al-Quran ini. Sebab falsafah air ni dekat dengan kita. Kita minum air, kita guna air untuk kita membersihkan diri dan sebagainya. Kan? Jadi falsafah air kat sini, kenapa disebutkan air? Apabila kita sebut tentang air, dia adalah satu elemen yang manusia sangat-sangat perlukan. Dia begitu kuatnya manusia bergantung kepada air ni, begitu kuatnya manusia ni sangat bergantung kepada air ni. Apabila kita tak ada air tu, rezeki akan terputus, kita akan kelaparan, dahaga dan sebagainya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa sekuat mana pun kita ni, manusia ni bergantung kepada air, begitulah sepatutnya kebergantungan kita kepada Allah. Malah lebih daripada tu. Kan? Sebagaimana manusia bergantung kepada air dalam kehidupan dia, sepatutnya itulah yang dia meletakkan kebergantungan dia kepada Allah. Kan? Malah lebih lagi daripada bergantungnya manusia pada air. Kalau tak ada air, tak adalah kehidupan, kan? Jadi kalau kita tak bergantung kepada Allah, bagaimana kita nak menghiasi kehidupan kita ini dengan perkara-perkara yang bahagia, kan? Jadi setiap malam apabila kita baca surah ni, kan? Baca surah Al-Mulk, Allah tutup dengan, Allah suruh kita berfikir tentang air ini. Ya Allah, aku sangat bergantung kepada air. Jadi sebagaimana aku bergantung kepada air itu, begitulah sepatutnya kebergantungan aku kepadamu, ya Allah. Kan? Esok aku bangun, ya Allah, moga-moga aku dapat menjadi hamba-Mu yang lebih taat. Kan? Moga-moga aku dapat menjadi the best servant mungkin. Kan? Ibadur Rahman. Kan? Hamba yang tunduk sebagai contoh. Kan? Al-Mukhbitun. Hamba yang tunduk kepada Allah. Menjadi hamba yang the best servant, kan? Hamba yang terbaik. Jadi itulah yang apabila kita baca surah Al-Mulk ini, itulah 6 mindset yang ada, yang Allah ya Allah nak kita mindset dalam jiwa kita, dalam minda kita, bahawa keesokan hari itu kita kena beramal dengan amalan yang lebih baik. Kita kena takut kepada Allah di saat kita kena takut kepada Allah, dan kita tahu Allah melihat kita di saat manusia tak lihat kita. Dan kita bangunlah esok hari itu dalam keadaan kita bersemangat untuk bermusafir, bergerak mencari rezeki. Dan esok hari jugalah kita bersemangat untuk kita ataupun kita tak rasa bahawa tak ada ujian daripada Allah. Pasti ujian itu akan melanda dalam hidup kita. Dan seterusnya kita letaklah esok hari itu pergantungan rezeki itu daripada Allah, kepada Allah. Ya, pergantungan rezeki itu kepada Allah. Seperti mana belajar daripada burung. Dan juga kita yang terakhir adalah kita letaklah kebergantungan kepada Allah itu seperti mana kita memerlukan air, seperti itulah kita memerlukan kebergantungan itu kepada Allah, kan? Supaya Allah datangkan benda yang baik kepada kita pada keesokan hari, kan? InsyaAllah. Jadi itu saja kot yang saya boleh kongsikan tentang 6 ayat 6 ayat tentang surah Al-Mulk ini. Masya Allah, yang sangat-sangat memberikan motivasi kepada kita semua. Apabila kita baca, kita terbayang ibrah-ibrah ini. Okay? Janganlah kita baca tu kita tak faham, kan? Jadi rugi kita. Kita baca Quran tapi kita tak faham. Kan? Apabila kita faham,
akan meningkatkanlah motivasi kita untuk lebih faham dan lebih faham insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Bagaimana kaitan antara ayat-ayat sebelum ayat 30 dengan ayat 30 tersebut? Ayat sebelum ayat 30 itu, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kan? Dan ayat kalau kita tengok ayat 29 itu Allah sebut tentang tawakal juga. Kan? Tawakkalna. Kan? Sebagaimana kita memerlukan air dan begitulah tawakal kita ataupun pergantungan kita kepada Allah. Pastinya ada hubung kait antara ayat sebelum itu. Okay? Masya Allah. So, Masya Allah kerjanya. Alhamdulillah. Okay? Ayat 30 ini sama jenis soalannya macam Al-Qasas. Bagaimana fikiran kamu? Means manusia ni lemah tak mampu. Ya, betul. Boleh ke saya share akronim ni? Boleh. Silakan Puan Hashimah. Jadi kalau kita kalau ada sahabat-sahabat yang pandai buat Canva dan sebagainya, mungkin boleh buat cantik-cantik. Ni nota saya pun saya letak dalam Canva juga sebenarnya kan. Tapi kuranglah dari sudut mungkin tak letak gambar, tak letak infografik ke dan sebagainya. Kalau pandai buat infografik dan sebagainya boleh share insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi dalam masa yang ada ni Allah end surah dengan soalan. Betul. Betul Puan Nur Azah. Untuk kita berfikir. Kita berfikir tentang makhluk yang Allah ciptakan tu, okay? Dan berkaitan dengan kebergantungan kepada Allah. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi. Sebenarnya Al-Mulk ini, kita banyak sisi yang kita boleh tengok. Okay? Banyak sisi yang kita boleh lihat dalam surah Al-Mulk ini. Bukan sahaja tentang pedoman hari esok. Kalau kita nak tengok dalam surah Al-Mulk ini, ada banyak ayat-ayat tentang kekuasaan Allah dekat dalam surah Al-Mulk ini. Okay, tentang langit, tentang bumi, tentang burung dan sebagainya. Itu ayat-ayat teknologi, sains dan teknologi. Tentang sains dalam Al-Quran. Sains teknologi dalam Al-Quran. Okay. Boleh juga kupas dari sudut tu. Al-Mulk ini juga boleh dikupas dari sudut motivasi untuk kita ambil untuk hari esok. Dan pelbagai cabang lagi, perspektif lain yang kita boleh tengok. Bergantung kepada apa kamera yang kita guna. Kan? Apa lens yang kita guna untuk kita tengok Al-Mulk ini. Kan? So, yang saya kongsikan hari ini, 6 refleksi untuk kita ambil pedoman untuk hari esok. Okay. Jadi tuan-tuan, puan-puan akan jumpa banyak lagi refleksi yang lain, ibrah-ibrah daripada ayat-ayat yang lain kan, sebab saya sentuh 6 ayat saja tadi daripada 30 ayat kan. Saya suka surah Al-Mulk ni, saya suka masa prepare untuk surah ini pun rasa macam tak puas rasa macam banyak benda kita boleh bincang. Okay? Banyak benda yang kita boleh bincang. Kenapa Allah sebut karratain? Kan? Farji'il basara karratain. Kan Allah sebut. Kenapa Allah suruh kita pandang 2 kali? Kan? Ada falsafah di sebalik tu. Dan kenapa Allah dahulukan al-maut baru al-hayah? Kan? Kenapa Allah beritahu al-latif digandingkan dengan al-khabir dalam ayat ke-14? Kan? Banyak lagi lah refleksi-refleksi yang lain. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Masya Allah, tabarakallah. Canva. Ummu Adam is the expert. Okey, kita seru Puan Ummu Adam, insya Allah. Okey. Setelah berusaha, kita bertawakal pada Allah. Betul, Puan Fura. Jazakillah khairan. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi persoalan ke? Sementara apa? Kita menunggu beberapa minit lagi. Betul Ustazah, next time boleh share dengan kami dengan lensa yang berbeza. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, insyaAllah kita akan kupas lagi topik ni. Tapi saya sangat minta maaf. Saya sangat-sangat sarankan untuk tuan-tuan puan-puan baca buku Ustaz Syahari ni. Okay. Kompas Al-Mulk. Buku ni pun buku ni pun saya baca sebelum semalam sebelum buat pembentangan pada hari ini. Alhamdulillah. Dan surah Al-Mulk ini juga kita boleh kupas dari sudut ring composition dia. Okey. Adanya kesinambungan antara ayat pertama dengan ayat 30.
Kan segmentasi yang pertama dengan segmentasi yang terakhir. Kan ada ring composition. Dan dalam buku Ustaz Syahri ni ada tentang dikupas tentang ring composition yang tu sangat panjang lah. Lepas tu dalam surah Al-Mulk ini juga kita boleh kupas tentang lensa surah sebelum dengan surah selepas. Kenapa surah Al-Mulk hadir selepas surah At-Tahrim? Dan surah At-Tahrim itu surah Madaniyah. Okay? Surah Madaniyah. Surah Al-Mulk, surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah hadir selepas surah Madaniyah, surah At-Tahrim? Kan? Dalam Al-Quran ada dua surah yang bermula dengan Tabarakallazi. Satu lagi surah apa? Boleh teka ke? Boleh teka dekat di ruangan komen. Satu surah lagi yang bermula dengan Tabarak juga. Boleh tulis di ruangan komen insya-Allah. Okey, Puan Umi, boleh share presentation Ustazah ni boleh? Saya dah share di grup peserta. Puan Umi sudah mendaftar sebagai peserta ataupun belum? Kalau sudah mendaftar, boleh rujuk email. Kat email tu ada link ke grup peserta. Jadi kalau belum daftar, boleh daftar. Tadi ada saya share juga link tadi kan. Okey. Surah apa yang bermula dengan tabarak juga? Okey, saya bagilah jawapan dia. So sesi ni Ustazah tanya, Ustazah lah jawab kan. Jawablah sendiri Ustazah kan. Okey, surah Al-Furqan. Okey. Surah Al-Furqan bermula dengan tabarak juga. Dan sebelum surah Al-Furqan itu juga surah Madaniyah. Sebelum surah Al-Furqan itu surah Madaniyah juga. Sekejap saya rujuk je. Okey, sebelum surah Al-Furqan adalah surah An-Nur. Surah An-Nur ni surah Madaniyah kan. So dua surah dalam Al-Quran yang bermula dengan tabarak, dua-duanya adalah hadir selepas surah Madaniyah. Kan? Itu pun lensa yang berbeza yang kita boleh kupas. Surah selepas surah Al-Qalam. Apa kaitan surah Al-Mulk dengan surah Al-Qalam? Okay. Apa kaitan dengan surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah? Sebab dua surah tu Nabi baca kan setiap kali sebelum nak tidur. Apa kaitan surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk? Kan ada kesinambungan dia. Dan ada ring composition, komposisi cincin dia panggil. Lepas tu dan ada keindahan Al-Mulk menurut Ustaz Noman Ali Khan. Ada dalam buku ni. Dalam buku ni. Okay, insyaAllah. Saya sarankan lah untuk tuan-tuan puan-puan baca. Boleh cari dekat Shopee ataupun boleh beli dengan pada Dik Mak Ibrah. Mutiara Tadabbur pun ada jual buku ni. Okey, kalau nak Mutiara Tadabbur bantu uruskan, insyaAllah saya boleh uruskan. Ada buku ni insyaAllah. Okey. Nanti saya share lah maklumat dia dekat dalam grup peserta insyaAllah. Okey, sekejap saya tengok dekat ruangan chat. Kalau ada lagi soalan ke? Okey, jazakillah khairan Ustazah sharing. Alhamdulillah. Saya dah ada buku tu. Memang bagus. Betul. Betul Puan Umi. Terima kasih. Surah Furqan. Betul Puan Raja Nur Hajar. Okey, Surah Furqan. Harap ada syarah perspektif yang lain nanti. Okey, boleh insyaAllah. Kita buat kelas Al-Mulk 2.0. InsyaAllah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Kalau tak ada dah soalan, saya rasa saya boleh akhiri lah kot sesi kita. Kita pun dah tepat 11.30. Saya pun nak buat persiapan untuk esok hari defense proposal insyaAllah. Mohon doa sekali lagi daripada tuan-tuan puan-puan. Moga Allah mudahkan. Dan saya doakan jugalah tuan-tuan puan-puan yang berada di live pada pagi ini dapat sesuatu daripada perkongsian saya. Dan saya sangat harapkanlah tuan-tuan puan-puan sebarkan. Okay, sebarkan. Harap ada discussion tentang Al-Mulk dan Sajdah. Boleh insyaAllah. Terima kasih Puan Nur Azhar. InsyaAllah all the best Ustazah. Um, dan insyaAllah moga-moga dengan kita faham surah Al-Mulk ini, kita nak baca kan. Kita nak baca dan bukan nak baca saja tapi kita nak faham surah Al-Mulk dan mengambil pengajaran daripadanya, mengambil ibrah daripadanya dan kita nak beramal dengan lebih baik pada esok hari. Kita menjadi the best servant insyaAllah kepada Allah, Allah Tuhan kita insyaAllah. Jadi jazakumullah khairan. Saya mohon maaf lah atas kekurangan, kekhilafan, tersilap kata ke, terguris hati, terkasar bahasa dan sebagainya sepanjang saya membentangkan tadi. Sesungguhnya kelebihan tu datang daripada Allah, okay? Dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri.
InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu ini bersama Ustaz Muin. Okey, Ustaz Muin ni ramai peminat sebenarnya. Ramai anak-anak murid dia. Kita akan bersama dengan Ustaz Muin surah Al-Muzammil satu lagi. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan perasan, My Tadabbur Time ini kita bawa perspektif yang berbeza. Ada tentang fit puasa, ada tentang ayat takwa, ada tentang surah tu sendiri kan. Macam hari ni surah Al-Mulk kita kupas. Kan? Nanti hari Sabtu ni surah Al-Muzammil kita akan kupas. Dan juga ada juga kita akan kupas buku. Kupas buku insyaAllah bersama Ustaz Muzuza nanti. Buku At-Tibyan. Adab Hamalatil Quran bersama Ustaz Muzuza insyaAllah. Dan seterusnya kita akan kupas surah Al-Qadar juga bersama Ustaz Syahari pada minggu depan. Dan juga tentang ayat tentang gambaran neraka dalam Al-Quran. Macam dalam surah Al-Mulk hari ini kita tak sempatlah sentuh tentang bagaimana bengisnya malaikat yang menjaga neraka ini. Dan insyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Zuhairi nantilah untuk dia mengupas tentang ayat gambaran neraka, gambaran neraka dalam Al-Quran insyaAllah. Okay, jazakumullah khairan. Tak sabar nak dengar perkongsian Ustaz Muin insyaAllah. Bitaufiq wan najah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan puan-puan semua. InsyaAllah all the best with flying colours. Alhamdulillah insyaAllah. Okay, terima kasih semua atas doa. Sangat-sangat hargai doa tuan-tuan puan-puan semua. Okay. Jadi kita tutup dulu kelas kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.